Berita Perdana edisi 3 Syawal bersamaan 4 Mei 2022. Saya Ivan Toh. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Isu guru COS KPM sedang ambil tindakan sewajarnya. Jujur lapor kes positif, elak penularan COVID-19. Isu guru kontrak perkhidmatan COS pengambilan Jun 2020 yang akan tamat pada Jun depan akan diberi perhatian dan diselesaikan segera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata beliau telah mengarahkan Kementerian Pendidikan KPM dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP mengambil tindakan sewajarnya mengikut peraturan dan tata cara yang berkuat kuasa. Beliau menerusi hantaran di laman Facebook dan Twitter berkata perkara berkaitan kegusaran guru yang akan tamat kontrak COS itu sememangnya berada dalam perhatiannya. Perkara itu dibangkitkan menerusi ruangan komen di laman media sosial beliau baru-baru ini. Katanya pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat selepas proses berkenaan selesai. KPM prihatin mengenai perkara yang dibangkitkan masyarakat tentang pendidikan dan komited untuk melakukan yang terbaik demi kesejahteraan pendidikan generasi pewaris negara. Rundingan perjanjian perkhidmatan antara syarikat telekomunikasi dengan Digital Nasional Berhad DNB bagi pelaksanaan rangkaian 5G negara masih dijalankan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengingatkan tarikh tutup tawaran adalah pada 30 Jun ini. Ya, menurut beliau semua syarikat masih berada di dalam proses merundingkan harga atau nilai ekuiti yang ditawarkan dan sekiranya pada 30 Jun mana-mana telco yang masih tidak mengambil ekuiti mereka akan ditinggalkan kerana tumpuan sekarang adalah untuk memastikan pelancaran sebenar berlaku. Jangkaan Kementerian Kesihatan berlakunya peningkatan kes COVID-19 selepas Aidilfitri harus dipandang serius. Bagaimanapun, peningkatan kes COVID-19 tersebut boleh dikurangkan jika orang ramai mengamalkan sikap tanggungjawab kendiri memandangkan COVID-19 belum lagi berakhir. Namun, berapa ramaikah dalam kalangan kita yang jujur untuk melaporkan kes positif COVID-19? Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasamy. Pelbagai kelonggaran terhadap prosedur operasi standard SOP dan pengurangan kes COVID-19 tidak seharusnya dipandang ringan. Bermula 1 Mei lalu, semua langkah bagi mengelakkan diri dari dijangkiti virus itu terletak sepenuhnya di tangan masing-masing. Sekiranya lalai, ia boleh mengundang bahaya kepada sistem kesihatan negara. Terdapat kemungkinan peningkatan kes COVID, namun diharapkan dengan kadar vaksinasi yang terus bertambah dan dengan kesedaran rakyat terus berdisiplin mematuhi SOP yang disarankan oleh kerajaan, pakailah pelitup muka di tempat sesak, kerap mencuci tangan dengan sanitizer agar kes COVID tidak naik mendadak dan hanya dalam kategori 1 dan 2 sahaja. Namun tidak dapat dinafikan ada segelintir individu cuba mengelak untuk dikuarantin yang antara lain akan membataskan pergerakan umpamanya ketika berhari raya sekiranya melapor jangkitan COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Pakar Perubatan Awam SP Care, Dr. Harry Dinesh tidak menolak kemungkinan orang ramai enggan melaporkan jangkitan di MySejahtera bagi mengelak status profil mereka berubah atau memudahkan mereka ketika berdepan semakan rambang dilakukan oleh pihak berkuasa. Seperti mana yang telah dinasihati oleh Menteri Kesihatan, sesiapa yang telah melakukan
pemeriksaan COVID-19 Kendiri dan didapati positif, perlu melaporkannya di aplikasi MySejahtera. Sikap jujur anda untuk mengelakkan penularan COVID-19 itu sangat penting. Ingat, orang ramai yang pulang ke kampung halaman sempena Hari Raya Aidilfitri perlu melaksanakan hujan saringan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan orang sekeliling, termasuk diri anda sendiri. Sekiranya anda didapati positif COVID-19, anda perlu bersikap jujur dalam melaporkan perkara tersebut menerusi aplikasi MySejahtera. Sama ada berlaku ledakan kes COVID-19 selepas raya ataupun tidak, ia bergantung kepada tahap pematuhan SOP oleh orang ramai. Muhajir Asami, Berita RTM. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang JKNPP mengesahkan kaki tangan Hospital Pulau Pinang yang terjatuh dari bangunan kediamannya 17 April lepas merupakan pegawai perubatan Siswazah. Pengarahnya Dr. Ma'ruf Sudin memaklumkan mendiang telah melapor diri dan ditempatkan di Hospital Pulau Pinang 4 April lalu. Kes adalah di bawah siasatan Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah mengarahkan bedah siasat dijalankan. Bedah siasat telah dilakukan di Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang. Laporan lengkap siasatan akan dikemuka kepada PDRM. JKNPP dan pihak Hospital Pulau Pinang akan memberi sepenuh kerjasama kepada pihak PDRM dalam siasatan selanjutnya. Ya, tradisi kunjung-mengunjung sememangnya sinonim dengan musim perayaan yang disambut masyarakat majmuk di negara ini. Ironinya, setiap kali menjelang Aidilfitri, masyarakat kini lebih selesa berkunjung ke pusat membeli belah untuk melakukan aktiviti bersama keluarga dan sanak saudara. Kita ikuti tinjauan di pusat membeli belah bersama wartawan Aisyah Hisham. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara, kebiasaan norma baharu seakan sudah sebati dengan masyarakat. Tinjauan mendapati Hari Raya kini tidak terhad dengan aktiviti ziarah menziarahi. Rata-rata pengunjung yang ditemui mengambil peluang untuk melakukan aktiviti santai bersama keluarga. Pagi ni sementara tunggu kakak ipar sampai, so kita orang singgah sini kejaplah makan. Nanti dah settle semua baru pergi dekat ayah lah, tunggu semua berkumpul dulu, pergi sekali senang. Biasanya kalau kita duduk dekat rumah, kita rasa terperap sehari suntuk kita berada di rumah tu dengan aktiviti keluarga kan. And then kita kena ambil masa juga, kena keluar ambil fresh air orang cakap. Tahun ni balik tapi balik selepas raya lah. 7 hari bulan baru plan nak balik Kedah. So hari ni bawa family datang makan untuk hari raya ketiga. Aidilfitri di fasa peralihan endemik ini bukanlah tiket untuk kita meraih kebebasan sepenuhnya. Dalam suasana kegembiraan dan kemeriahan berhari raya ini, kawalan Kendiri perlu dititik beratkan bagi memastikan kesihatan diri dan kesihatan masyarakat sekeliling berada dalam keadaan baik. Aisyah Hisham, Berita RTM. Manakala tinjauan di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Masjid India pula mendapati kebanyakan premis perniagaan masih ditutup berikutan cuti Hari Raya Aidilfitri. Ya, namun ada segelintir pengunjung yang datang membeli belah kerana lebih selesa dengan keadaan yang lengang tanpa perlu bersesak dengan orang ramai. Ikuti laporan disediakan Nolela Muhammad Nur. Banyak yang tutup, so tak dapat beli apa pun. Dapatlah satu je barang. Sangat selesa sebab tak perlu bersesak-sesak kan dengan orang ramai. Dan walaupun kita dalam keadaan endemik, tapi masih lagi kes pun masih banyak. So saya lebih selesa shopping selepas raya. Sesak sangat, bulan puasa tu hari memang tak boleh nak masuk. Jadi kami stay dekat rumah je lah. Sekarang ni je lah baru boleh keluar nak cari. Hari ni memang keadaan lebih selesa, nak jalan, nak pergi area sini lah. Area Masjid India ni memang selesa juga kalau nak jalan. Daripada hari tu, waktu bulan puasa tu memang tak boleh nak jalan pergi sini. Tidak seperti kesesakan yang kita lihat beberapa hari yang lalu, tinjauan kami di Jalan Tuanku Abdul Rahman hari ini agak lengang dengan ramai peniaga masih lagi belum memulakan operasi perniagaan mereka. Nolela Muhammad Nur, Berita RTM.
Baik, setiap kali tibanya musim perayaan, penghuni penjara tidak menang tangan menyiapkan tempahan kuih raya untuk dijual. Tidak ketinggalan, 15 banduan penjara wanita Kajang yang memulakan aktiviti menyediakan pelbagai jenis kuih raya seawal pukul 6.30 pagi. Seterusnya, kita ikuti pula laporan yang disediakan wartawan Siti Aisyah Cik P. Berkesempatan melihat lebih dekat aktiviti banduan wanita membuat biskut raya di sebalik jeriji besi ini merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Melangkah masuk sahaja sudah terbau enaknya kuih yang dibuat oleh penghuni penjara wanita Kajang yang biasanya ditempah lebih awal sempena Syawal. Sebanyak 11 jenis biskut raya yang kita hasilkan, di antaranya Elmer Biscoff, Sky Blue, Bamboo Cookies dan juga lain-lain. Antara yang mendapat sambutan adalah cheese nanas dan Bamboo Cookies. Kita juga menghasilkan 6 jenis sampel raya. Yang paling untuk mampu milik adalah hamper bernilai RM40 dan juga yang paling dan juga hamper bernilai RM200 mengikut tempahan. Tanpa kemahiran dalam bidang masakan, apatah lagi pembuatan pastry dan biskut. Banduan dikenali sebagai Eliza, 39 tahun, yang menjalani hukuman penjara selama 30 tahun atas kesalahan membunuh tanpa niat itu. Mengakui cuma tahu nama biskut raya, namun tidak pernah membuatnya sendiri. Saya memang tak tahu langsung buat kek ke, buat biskut ke, memang semuanya saya belajar dekat sini. Dan saya rasa gembira lah bila saya boleh pandai buat biskut, pandai buat kek atas inilah kemahiran yang penjara sediakan. Bila keluar nanti, saya akan gunakan kemahiran saya dan manfaatkan ilmu yang saya dapat dalam penjara ini untuk kehidupan saya kat luar. Bagi Nurul, 22 tahun yang sudah mempunyai pengalaman sebelum ini dalam bidang kulineri, mengakui kesibukan dengan aktiviti menyiapkan tempahan kuih raya ini sedikit sebanyak menghilangkan kerinduannya kepada insan tersayang bila tibanya 1 Syawal. Bila waktu rehat, saya takkan rehat sebab saya memang suka busykan diri saya untuk melupakan seketika lah apa yang saya fikirkan. Makin dalam amal ini, makin banyak yang kita fikirkan buat sebenarnya. Kalau diberi kesempatan, saya nak sambung semula. Itu pun kalau saya dapat semula lah. Sebab tak mudah untuk orang yang macam saya ni untuk sambung. Sebab ada setengah orang mental tak kuat seperti saya. Seorang yang mental tak kuat, emosi tak stabil. So saya memilih untuk bantu ibu saya ataupun saya akan meniaga secara kecil-kecilan untuk di kawasan perumahan saja. Selain menyiapkan tempahan biskut raya sepanjang Ramadan, penghuni di sini turut menerima tempahan baju raya. Kesilapan yang mereka lakukan sebelum ini merupakan kisah silam buat mereka. Apa yang penting adalah sokongan dan juga dorongan terutamanya dari pihak keluarga dan juga masyarakat untuk menjadikan mereka insan yang lebih baik di masa akan datang. Salam Aidilfitri dari Tirai Besi, Siti Aisyah Cik P, RTM. tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini.
Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Syukurnya Syawal. Tulus ikhlas daripada kami di RTM. Teman setia anda. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat meraihkan Aidilfitri ketika negara dalam fasa peralihan ke endemik. Saya, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan dan seluruh warga kementerian serta agensi di bawahnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam walau di mana jua anda berada. Sama-sama kita meraihkan perayaan ini dengan penuh harmoni, eratkan silaturahim di antara kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hidup aman sentosa. Biarpun aktiviti jualan secara fizikal kini dibenarkan selaras kelonggaran fasa peralihan ke endemik, kaedah pembelian secara dalam talian masih menjadi pilihan. Usahawan produk makanan Muhammad Zaini Mat Abbas memberitahu pendapatan bagi musim perayaan kali ini meningkat berbanding 2 tahun lepas. 2 tahun pandemik telah mengukuhkan ilmu pemasaran secara dalam talian sekaligus melengkapi kaedah jualan secara bersemuka. Kita memang dengan kita kan ada segmen yang berjual di dalam mall dan kita pun ada juga sistem ejen dan jual secara online. Dan alhamdulillah kita nampak peningkatan yang almost 2 kali ganda lah, alhamdulillah. Muhammad Zaini mengusahakan produk kuih raya di bawah jenama Rora Rona Rasa menggabungkan kuih raya tradisional dan moden. Beliau ditemui selepas rakaman program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Nilai perdagangan China dengan 14 negara anggota Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP pada suku pertama tahun ini mencecah 1.88 triliun ringgit, peningkatan 6.9% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengarah Pusat Penyelidikan Kerjasama Ekonomi Serantau Institut Penyelidikan Kementerian Perdagangan China, Zhang Jianping berkata peraturan ekonomi dan perdagangan RCEP mewakili hala tuju pengembangan peraturan perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Dengan rancangan RCEP juga, kebanyakan wilayah di China mencapai pertumbuhan perdagangan dengan negara anggota RCEP. Di wilayah Hainan misalnya, perdagangan dengan anggota RCEP menyumbang lebih 30% dalam nilai keseluruhan dagangan, manakala nilai import dan ekspor turut meningkat 45.8%. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 11 Mei 2022. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat meraihkan Aidilfitri ketika negara dalam fasa peralihan ke endemik. Warga perkhidmatan awam diingatkan untuk terus mengamalkan kawalan kendiri bagi kelangsungan penyampaian perkhidmatan awam dan kesejahteraan bersama. Kepada yang bertugas, laksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah. Sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan terbaik dan berpaksikan rakyat. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam walau di mana jua anda berada. Kita, keluarga Perkhidmatan Awam, keluarga Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Pastinya Hari Raya kali ini amat dinanti-nantikan kerana sudah lama kita tidak dapat berkumpul bersama sanak saudara menyambut Hari Lebaran di kampung halaman. Kepada yang ingin pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah di jalan raya. Semoga kita semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Salam Aidilfitri buat semua. Bersua kembali. Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM adalah wira kebanggaan negara. Mereka merupakan barisan hadapan yang sentiasa bersedia tanpa mengira waktu membantu keluarga Malaysia yang memerlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan rasa bangga dengan pasukan JBPM yang sentiasa komited dalam menggalas tanggungjawab demi keselamatan negara. Katanya menerusi laman Facebook sempena Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraikan hari ini, Hari Anggota Bomba Sedunia disambut pada 4 Mei setiap tahun dan tema tahun ini Bomber Frontliners Keluarga Malaysia. Ya, biarpun dalam melaksanakan tuntutan tugas, keriangan sambutan Aidilfitri tidak dilupakan. Kita berkongsi pengalaman berhari raya di tempat kerja petugas-petugas media ini. Bertugas pada Hari Raya Aidilfitri bagi menceriakan pendengar di radio bukan perkara mudah. Yang pasti, linangan air mata ada kalanya mengiringi alunan lagu lebaran yang diputarkan. Bagi juru hebah Eva dan DJ Ash, cabaran itu tidak sesekali dijadikan penghalang bagi menceriakan hati setiap pendengar. Passion untuk menjadi seorang penyampai di radio ini daripada dululah kita, ialah pengalaman dah mengajar kita kan. Jadi bila rasa minat dan rasa tanggungjawab itu sendiri kepada RTM dan juga pendengar-pendengar untuk kita menyantuni mereka menerusi corong radio. Asas kekuatan saya untuk saya beraya ketika bekerja ni adalah keluarga saya lah. Saya tengok je gambar. Sebelum nak pergi kerja, saya tengok gambar keluarga saya, wife pun ada dekat sebelah. Super kekuatan saya juga kan. Bagi wartawan RTM Siti Nurul Husna yang bertugas jauh dari keluarga tersayang adalah pengalaman berharga yang tidak mungkin dilupakan. Semangat saya untuk terus bertugas pada hari raya adalah sahabat-sahabat yang memang samalah macam saya, yang senasib juga, yang ada dekat atas tu, yang sama-sama bekerja pada hari raya. Jadi kita sama-sama menceriakan hati masing-masing. Kita bawa makanan dan sebagainya, sebab kalau kita nak ikutkan rasa sedih tu, semua orang sedih lah kan. Apapun golongan petugas media ini terus tabah dan cekal melaksanakan tugas biarpun tanpa keluarga di Aidilfitri. Kami warga Bilik Berita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama dengan penyampainya Azamuddin Hussein. Silakan. 24 pemain B23 bawa cabaran buru emas di Hanoi. Liverpool tepati ramalan tunjukkan via-via. Terima kasih Ivan dan Michael Kapan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. 24 pemain bawah 23 tahun B23 kebangsaan disenarai untuk membawa cabaran negara memburu pingat emas pada Tamasya Sukan Si Hanoi. Bagaimanapun menurut Ketua Jurulatih Brad Maloney, daripada jumlah berkenaan hanya 20 pemain didaftarkan pada Jumaat ini. Antara yang tersenarai adalah dua penyerang muda Luqman Hakim Syamsuddin dan Hadi Fayad Abdul Razak. Manakala 4 pemain akan terus kekal berada dalam senarai bersedia bagi menggantikan mana-mana pemain yang terpaksa digugurkan sepanjang saingan berlangsung. Malaysia dijadual berdepan Thailand Sabtu ini sebelum menentang Laos 11 Mei, Singapura 14 Mei dan Kemboja 16 Mei dalam saingan kumpulan B. Semua perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Tian Chuang, Nam Ding.
Sementara itu, Melanie memberi bayangan saingan kumpulan B kali ini akan berlangsung dengan penuh cabaran dan kompetitif. Ini kerana Malaysia akan berdepan juara Piala AFF Suzuki 2021 Thailand dan pasukan yang sedang meningkat naik, Laos. Untuk itu, beliau mengingatkan anak-anak buahnya agar memberikan tumpuan sepenuhnya dalam setiap pertemuan. Yeah, look, there's no easy game. Obviously, Thailand are giants of Southeast Asian football. We had difficult matches against Laos in the AFF. It's been well documented. So, look, it's a very challenging group. But I feel if we can get the group back together and prepare properly in the next few days, then we can be very competitive. Beliau berkata demikian kepada media semasa sesi latihan terakhir pasukan B23 di Ibu Negara. Penyerang muda sensasi Luqman Hakim Syamsuddin percaya kepersefahaman yang baik antara pemain dan jurulatih dalam skuad B23 mampu menghadirkan pingat emas pada Sukan Si Hanoi. Menurutnya, persefahaman baik yang dibentuk menerusi beberapa aksi persahabatan sebelum ini memberikan mereka kelebihan apabila berdepan lawan pada tamasya Dwi tahunan itu nanti. Luqman yang beraksi untuk KV Kortrijk di Division 1 Liga Belgium berkata, walaupun bakal berdepan cabaran sengit, dia percaya Malaysia mampu menampilkan prestasi terbaik dengan memberikan fokus 100% dalam setiap perlawanan. Kalau saya nak emas lah. Bagi saya, satu tim semua nak emas lah. Tak ada gangsa, ada perak, ada. Kita orang cuma target emas. Tim semua dah prepare yang terbaik, semua dah. Kita dah bermain dengan friendly match dengan Timor Leste, dengan Filipina. So, dengan friendly itu bagi dapatkan satu tim dengan kesefahaman tim dengan sangat baik lah. Beralih ke badminton Piala Thomas. Berbaki 4 hari sebelum pertandingan bermula, New Zealand terpaksa menarik diri daripada menyertai saingan selepas beberapa pemain mereka dijangkiti COVID-19. Menurut Persekutuan Badminton Dunia BWF, Amerika Syarikat mengesahkan penyertaan mereka untuk menggantikan kekosongan berkenaan. Jelas BWF, tiada persatuan ahli Oceania lain yang dapat memenuhi tempat kuota benua. Hong Kong dan Sepanyol yang berada di kedudukan seterusnya berdasarkan ranking dunia turut menolak penyertaannya. Perubahan itu bermakna Amerika akan bersaing dalam kumpulan D bersama Jepun, Malaysia dan England. Sementara itu, badminton New Zealand menerusi kenyataan memaklumkan pemain-pemain berkenaan diuji positif ketika kejohanan Oceania baru-baru ini dari 28 April hingga 1 Mei di Melbourne, Australia. Memandangkan Jepun adalah antara pasukan pilihan dalam kejohanan itu, Malaysia kini perlu menang menentang England untuk memastikan tiket ke suku akhir. Hanya 2 pasukan teratas dalam setiap kumpulan akan mara ke peringkat kalah mati. China dan Denmark turut menjadi pilihan utama kejohanan yang berisiko menyekat kemarahan skuad negara untuk membawa pulang pingat. Saudara, Kerajaan Negeri Johor akan menghadiahkan RM8,000 kepada atlet karate pekak negara V. Yilamaran atas kejayaannya mengharumkan nama negeri dan negara di persada dunia. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata pemberian itu sebagai tanda penghargaan kepada Yilamaran yang merupakan anak kelahiran Johor. Yilamaran muncul wira negara apabila meraih pingat perak dalam acara Komite 84 kg di kejohanan Deaflympics di Brazil semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Onn menyifatkan pencapaian tersebut sebagai satu sejarah baharu kerana ia merupakan kali pertama Malaysia mengambil bahagian dan berjaya merangkul pingat. Tambahnya, kejayaan itu juga mampu menjadi pembakar semangat buat seluruh bangsa Johor untuk sentiasa berusaha meraih kejayaan dalam apa jua yang dilakukan. Dalam acara itu, Yilamaran, 22 tahun, merangkul pingat perak selepas tumpas kepada Mahno Alexander dari Ukraine pada aksi final. Harapan skuad bowling Padang Negara meraih pingat dalam kejohanan tertutup dunia di Bristol, United Kingdom nampaknya tidak kesampaian. Ini selepas 2 wakil negara Fairuz Abdul Jabal dan Nur Alyani Jamil hanya menamatkan perjuangan di kedudukan 16 terbaik kejohanan tersebut. Meskipun kecewa, Ketua Jurulatih Skuad Bowling Padang Kebangsaan Zuraidi Putih tetap berpuas hati dengan kesungguhan ditampilkan kedua-dua pemain tersebut. Jelasnya ini merupakan satu-satunya kejohanan yang belum pernah dimenangi skuad bowling Padang Negara.
kita telah berjaya dalam semua kejohanan. Seperti di kejohanan Asia Pacific kita pernah menang gold medal. Di Commonwealth kita pernah menang gold medal. Indoor Championship di Warilla kita pernah menang medal. Single outdoor kita pernah menang gold medal. Cuma Indoor Championship ini yang kita belum pernah lagi menang. Fokus skuad kebangsaan kini beralih kepada kejohanan siri ujian 4 negara di Leamington Spa Bowls Club, United Kingdom. Skuad negara ketika ini sedang berkampung di Birmingham sebagai persiapan menghadapi Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham Julai depan. Baik saudara, edisi Sukan 4 Mei berakhir di sini. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari meja Sukan Berita RTM. Dan untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Ivan dan juga Margaret. Silakan. Setiap acara yang kami bawakan adalah yang terbaik dari semua acara sukan pilihan. The countdown to Birmingham 2022 starts right now. Acara-acara sukan terbaik tersedia untuk anda hanya di RTM. Eratkan jalinan silaturahim di hari Lebaran. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir bagi meraihkan hari yang mulia ini bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 pada 8 Mei 2022 mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Laman Sari, Kompleks Seri Perdana, Putrajaya. Semua yang hadir perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP terkini semasa fasa peralihan ke endemik dan digalakkan memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan fizikal. Perkhidmatan bas percuma ke majlis disediakan. Sila layari portal dan media sosial Jabatan Perdana Menteri untuk maklumat lanjut. Raya Keluarga Malaysia. Syawal diraih, nikmat disyukuri. Semestinya setiap kali Hari Raya wajib mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Cuma yang menarik tentang keluarga ini adalah apabila mereka menggunakan galah sebagai pengganti kepada monopod. Kita saksikan. Demi memuatkan semua orang dalam sekeping gambar, idea menggunakan galah dilihat sangat sesuai. Idea kreatif itu telah menarik perhatian ramai netizen apabila video dimuat naik siu di TikTok tular sehingga mendapat lebih 4 juta tontonan.
Seorang lelaki ditinggalkan sendirian kerana tertidur ketika solat hari raya. Insiden dilapor berlaku di Tasikmalaya, Indonesia, mungkin kerana terlalu penat. Video tersebut kini mendapat lebih 4 juta tontonan. Belian berbentuk pes seberat 228.31 karat akan dilelong 11 Mei ini. Pusat Lelongan Christie's berkata ia akan dilelong bermula dengan harga $20 juta Amerika. Belian berkenaan adalah yang terbesar pernah dijual pusat lelongan itu. Batu permata putih itu dilombong dan digilap di Afrika Selatan lebih sejak 2 dekad lalu. Berita perdana 3 Syawal berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Ya, dengan itu selamat Hari Raya dan berhati-hati di jalan raya buat seluruh umat Islam. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.